Setiap warga negara yang layak perlu membayar cukai, tidak kira makan gaji atau berniaga. Anda boleh mendaftar nombor cukai pendapatan dengan mudah secara dalam talian. Bagaimana? Mudah saja. Cuma perlu layari mytax.hasil.gov.my. Pendaftaran nombor cukai, semakan nombor PIN, pendaftaran kata laluan dan seterusnya kemudahan e-filing, semuanya boleh dilakukan dengan mudah di sini. Apa sahaja perkara berkaitan percukaian boleh dibuat menerusi mytax.hasil.gov.my. Benda boleh online, buat apa nak susah-susah? Ayuh, bersama membangun negara. Okey, salam bahagia. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah anda boleh meneka apakah topik yang sebenarnya akan menjadi perbincangan kita. Dan ada seorang tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada bersama saya di studio untuk bercakap tentang topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, iaitu cukai pendapatan perniagaan, rungkai kekeliruan, mudahkan urusan. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya kepada tetamu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Puan Asnida Muhammad yang merupakan pengarah bahagian Jabatan Dasar Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil. Jadi Puan, apa khabar? Khabar baik, Cik Kawin. Pertama kali ya Puan ya? Pertama kali. Nervous tak? Kita kira itulah lebih kurang. Tapi kita rasa nak sampaikan apa yang patutlah kepada penonton. Baik. Ini satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya dan tentunya lah ramai di luar sana yang mungkin berniaga dan sebagainya juga ingin mengetahui tentang kedudukan mereka. Apakah mereka layak, apakah mereka patut membayar cukai dan sebagainya. Dan saya juga suka sebenarnya bila topik yang dipilih iaitu cukai pendapatan perniagaan, rungkai kekeliruan, mudahkan urusan. Jadi apakah sebenarnya bentuk perniagaan yang dimaksudkan dalam perbincangan ini sebenarnya Puan? Okey, terima kasih Cik Kawin atas intro tadi dan Assalamualaikum dan selamat malam para penonton. Okey, malam ini saya harap kita dapat rungkai kekeliruan dan mudahkan urusan. Okay? Betul. Okey, berbalik pada soalan tadi, cukai pendapatan perniagaan, bentuknya ya. Okey, bentuk yang dimaksudkan sini adalah khusus kepada individu. Bentuk perniagaan yang khusus kepada individu. Okey, sekarang ni musim jom klik hasil yang mana membayar cukai dalam program ni daripada 1 Mac hingga 30 Jun mengemukakan borang lah, musim penghantaran borang kita kata ya. Okey. Kita perlu laporkan pendapatan tahun, kalau yang terkini ni adalah tahun 2021 iaitu tahun taksiran 2021 lah. Okey. Jadi untuk kita cakap tentang cukai pendapatan perniagaan ni, of course kita kena tahu dululah bentuk perniagaan ya. Bentuk perniagaan, betul. Okey, maksud perniagaan itu sendiri ya. Okey, apa yang kita cukai adalah keuntungan. So keuntungan yang jatuh dalam kategori perniagaan ni adalah keuntungan daripada perniagaan, perdagangan, profession dan juga pencarian. Okey. Perdagangan ni adalah macam secara yang simple ni adalah jual belilah. Berdagang kan. Manakala pencarian tu sebenarnya adalah pekerjaan sebenarnya. Okey. Dan profession pula adalah yang melibatkan kemahiran intelek. Ataupun kepakaran. Contoh dia apa? Contohnya kalau kita tengok sini profession peguam, doktor. Tapi Cik Syakawi, dia kita kena tengok juga daripada segi dia punya, kalau dia ada majikan, dia tak jatuh bawah perniagaan. Walaupun dia let's say peguam ataupun doktor tadi, kalau dia makan gaji, dia bekerja dengan orang. Dia bekerja dengan orang. Dia tak ada, dia kena ikut je arahan majikan dia kan. Yang itu dia penggajian. Tapi kalau doktor atau peguam yang let's say kalau doktor dia buka klinik saya kata, dia ada buka klinik sendiri, keuntungan tu dia yang dapat. Itu dia jatuh di bawah perniagaan. Dan peguam pun sama. Tapi kita boleh kembangkan lagi, kalau doktor dan peguam ni
dia ada partnership. Dia ada perkongsian, rakan kongsi. Okey. Itu pun dia perniagaan juga. Kalau pelakon pula dia jatuh di bawah kategori mana pun? Adakah under profession or what? Pelakon dia kalau ikutkan dia jatuh di bawah profession tadilah. So dia pun kena lapor pendapatan perniagaan. Okey, faham. Okey. Okey, kalau kita kadang-kadang perlu jugalah mungkin penonton-penonton di program Ruang Bicara ini juga ingin mengetahuilah jenis-jenis pendapatan yang diambil kira sebagai pendapatan perniagaan itu sendiri. Macam Puan sebut secara ringkas tadi. Mungkin boleh detail sedikit, Puan? Maksud dia jenis-jenis dia ke? Ya. Jenis-jenis dia jenis-jenis pendapatan yang diambil kira sebagai pendapatan perniagaan itu. Okey. Maksud Cik Sukawi ni macam jenis-jenis yang pasar malam ke gerai macam tu. Okey. Perniagaan ni dia tak semestinya perniagaan tu besar baru kita katakan dia perniagaan lah. Walaupun kecil-kecilan, tapi kalau dia jatuh di bawah yang akan saya nyatakan ni, dia adalah perniagaan, cukai pendapatan perniagaan lah, di bawah cukai pendapatan perniagaan. Contohnya adalah kalau macam kita kata yang meniaga pasar malam, warung, melalui internet, ataupun kita panggil online business, bidang lakonan macam tadi tanyakan, juga duta produk. Pun dia boleh jatuh bawah tu, dan juga yang sekarang ni kita banyak tengok ulasan produk, dia bagi komen kan, dan juga macam jualan langsung, perniagaan jualan langsung. Satu lagi yang komen sekarang ni adalah bidang penulisan, YouTuber, blogger. Okay. Dan kalau kita tengok juga tuition yang menyediakan tuition, semua tu pun termasuk di bawah perniagaan jugalah. Okey. Selain yang tadi tu firma klinik, firma guaman klinik, dan kalau kita tengok pemandu teksi dan Grab pun itu termasuk di bawah perniagaan. Okey. Kadang-kadang ramai juga yang bertanya, Puan ya. Daripada apa yang Puan sebut itulah kategori-kategori yang mungkin yang akan dikenakan cukai pendapatan itu. Tetapi ada tak limit ataupun limit tertentu lah sebelum mereka dikenakan ataupun melayakkan mereka dikenakan cukai itu, Puan? Okey. Sebenarnya tiada pendapatan minimum untuk melaporkan cukai. Tak ada. Kalau penggajian contohnya kita ada lebih kurang dalam 34,000 macam tu setahun. Selepas potongan KWSP barulah melaporkan pendapatan lah, ada daftar fail. Tapi kalau perniagaan tak ada minimum dia. Dia terus dia kena lapor pendapatan lah. Lapor pendapatan sebab kalau kita tengok perniagaan ni selalunya orang akan kata macam okey, kena besar income dia baru lapor kan, macam keuntungan tu besar baru lapor. Tak, dia kalau ada je perniagaan tu lapor, dan lapor, bila lapor ni tak semestinya lah juga dia kena cukai. Bergantung juga kepada jumlah pendapatan lah. Jumlah pendapatan. Dan bila lapor pendapatan perniagaan ni, kalau kita rugi pun kita lapor. Kalau kita tak lapor, hasil ni tak tahu yang kita tu sebenarnya rugi. Tapi kita nampak bisnes tu ada. Jadi kalau lapor kita tahu okey, bisnes ada tapi keuntungan tak ada. So dari segi cukai pendapatan juga akan dikecualikan. Akan tidak sampai kepada tahap kena cukai lah. Okey. Macam mana kadang-kadang orang pun bertanya macam mana hasil boleh mengesan. Kita ambil contohlah mereka yang berniaga di pasar malam misalnya, membuka gerai-gerai makanan di tepi jalan dan sebagainya di kawasan-kawasan tertentu. Bagaimana cukai ataupun hasil sendiri boleh mengesan pendapatan yang dilaporkan itu betul ataupun tidak betul ataupun tidak tepat seperti apa yang diperoleh? Okey, biasanya kalau dalam keadaan pembayar cukai itu dia nak dapatkan kebenaran berniaga, kita ada maklumat kan, dan dia akan laporkan pendapatan. Kita akan tengoklah. Kalau satu lagi cara kita mengesan ialah kita dapat kesan nama dia. Contohnya dia kata tak ada untung ke apa, tapi kita tengok kita ada jaringan lah, boleh tengok
Dari segi ada pembelian aset, ada pembelian harta tanah, atau juga menyewakan, sebab semua dokumen, contohnya perjanjian sewa, akan dikenakan duty stamp kan. So kita boleh tengok penyewa dan yang agreement tu lah kita boleh tengok semua kan. Tapi setakat ini dari segi kutipan cukai daripada golongan ini, apakah hasil melihat bahawa sebenarnya ianya tidak mencapai sasaran ataupun target yang sebenarnya? Maksud Cik Syakawi macam cukai ni mungkin berkurangan daripada apa yang ditargetkan ataupun tidak mencapai seperti apa yang dilihat oleh dan dikaji oleh hasil sendiri. Selalunya maklumat macam saya kata tadi tu akan sampai kita tengok dia tak berpadanan dengan yang dilaporkan dengan yang sebenar. Okey. Dan kalau kadang-kadang pembayar cukai itu sendiri sebenarnya apabila nak buat pinjaman misalnya kata kan, dia akan nak bagi yang sebenar lah. Kalau below daripada tu tak lepas pula pinjaman kan. Selalunya tak semua yang kita berjaya kesan, tapi tu sebenarnya pada saya ada yang kita dapat kesan tapi atas kejujuran pembayar cukai jugalah. Ada tak ketetapan yang ditetapkan oleh hasil jumlah tertentu yang diperolehi itu sebelum dikenakan cukai? Okey. Kalau kita dengar orang kata takut nak lapor cukai, takut nak lapor cukai, risaulah sebab nanti cukainya tinggi. Sebenarnya untuk dikenakan cukai, dia ada banyak lapisan lah, kita kata langkah. Pertamanya, kita akan dapat keuntungan tu sendiri, untung kasar. Daripada untung kasar tu kita akan benarkan perbelanjaan. Perbelanjaan yang dibenarkan di bawah kita punya Akta Cukai Pendapatan lah, 1967 ni. Dan bila dia dah apa yang dia boleh tolak daripada penerimaan tadi, dia boleh tolak kos belian dia, gaji pekerja, sewa kedai, semua-semua akan sampai satu kira untung bersih. Daripada situ bukan terus kepada kadar cukai. Dia akan dapat pelepasan lah, pelepasan diri RM9,000, pelepasan anak, pelepasan isteri, apa yang berkenaan lah dengan dia. Dan ada lagi, kalau dia layak rebate, dapat rebate. Kalau ada buat potongan zakat, ada lagi macam tu. Okey Puan, banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, terutamanya mungkin yang terlibat dalam perniagaan khususnya, barangkali ini satu sesi yang menarik dan penting sebenarnya, dan jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Ekosistem marine termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marine di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marine. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat.
Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang cukai pendapatan perniagaan, rungkai kekeliruan, mudahkan urusan. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan tetamu di studio, iaitu yang berbahagia Puan Asnida Muhammad yang merupakan pengarah bahagian Jabatan Dasar Percukaian di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil. Baik, tadi pun kita dah dapat gambaran yang mungkin sedikit ataupun agak jelas sebenarnya. Cuma yang ingin diketahui oleh mereka yang mungkin dalam kategori inilah, bagaimana dengan kadar cukai perniagaan itu? Apakah berbeza di antara individu dengan syarikat? Mungkin kita boleh dapat gambaran daripada Puan. Okey, kadar cukai untuk individu adalah rendahlah, ada munasabah lah berbanding dengan syarikatnya. Okey. Untuk individu, kadar cukainya adalah daripada 0%, macam saya kata tadi. Kalau tak kena cukai, tak sampai kepada tahap tu, pengiraan tadi dah tolak semua pelepasan, perbelanjaan dibenarkan, tak sampai kepada jumlah untuk masukkan dalam kadar cukai tu, jadi kosong lah hingga ke 30%. 30% tu dia punya maksimum lah. Okey. Ini bagi tahun taksiran 2021. Sebab kadar cukai ni dia berbeza lah. Dia akan berubah. Ada masanya dia berubah, ada masa dia kekal untuk tahun berikutnya kan. Okey. Untuk tahun taksiran 2021. Bagi syarikat pula kadar dia adalah antara 17% hingga 24%. Okey. Syarikat berapa tadi? 17% hingga 24% kadar cukai dia. Jadi kalau kita lihat kepada kadar cukai pendapatan lah yang seperti apa yang Puan sebut tadilah, yang terlibat dengan perniagaan, ia dilihat munasabah lah, 0 sehingga 30%. Tapi ialah kadang-kadang apa yang merisaukan mereka tu ketakutan, kebimbangan mereka tu untuk pergi memaklumkan kepada hasil pendapatan mereka dan sebagainya. Jadi bagaimana ataupun individu yang mempunyai pendapatan perniagaan dalam urusan cukai, apa yang perlu mereka lakukan dan lihat sebenarnya, Puan? Okey. Kalau kita tengok macam saya katakan tadi, kita tak ada jumlah minimum untuk melaporkan pendapatan cukai. Apa yang ada dalam mungkin lah saya percaya kat luar sana sebenarnya memang berhasrat nak bayar cukai. Sebab saya rasa kita semua bila dah laksanakan tanggungjawab tu, hati akan rasa lega, rasa tenang, menyumbang lah kan, macam tu. Tapi apa yang mungkin mereka risaukan adalah kadar tu tinggi. Okey. Sebenarnya macam saya kata tadi, kadar dia tu bukan terus-terus kita pergi ke masuk dalam kadar cukai yang kita tadi kata ada 0 hingga 30 tadi. 30%. Kalau katalah macam pendapatan tu tinggi, mungkinlah dia akan tinggi juga. Tapi kalau keuntungan tinggi, keuntungan bersih tinggi, tapi perbelanjaan pun besar, untung kasar tinggi, tapi perbelanjaan perbelanjaan perniagaan tu tinggi, maka untung bersih kecil. Dan itu. Tapi lagi satu, kalau
peniaga tadi tu, okey, dia ada untung, dia dah dapat pendapatan perniagaan tadi. Tetapi kita jangan lupa di samping perbelanjaan yang dibenarkan untuk perniagaan, yang dalam menghasilkan perniagaan tadi, contoh saya bagi bayar gaji pekerja, sewa kedai apa semua tu, bila dia dah dapat untung masa tu, dia ada lagi pelepasan individu. Pelepasan individu 9,000. Pelepasan anak-anak, kalau kita tengok, kalau anak kecil lah, kita ada 2,000. Tapi kalau anak tu belajar di Institut Pengajian Tinggi, 8,000 seorang. So perkara-perkara ni yang akan akhirnya dia punya kadar yang untuk dicukai, jumlah untuk dikalikan dengan kadar cukai tadi tu sikit. Dan juga kita kata bukan semua pendapatan perniagaan tu dikenakan cukai. So kalau ada kerugian, lapor saja. Bila ada kerugian, dia tak sampai tadi, dia akan jadi kosong. Kalau itu satu punca sajalah kan. Dan dia akan, kerugian tadi boleh dibawa ke tahun hadapan lagi. Ditolak dengan keuntungan tahun hadapan. So sebenarnya yang penting adalah lapor. Tak semestinya bila kita ada nombor cukai pendapatan tu, nombor file untuk pendapatan perniagaan tadi, terus kena cukai. Kita masih lagi lihat keuntungan dan pelepasan-pelepasan. Saya nak petik daripada apa yang Puan sebutlah. Istilah yang selalu Puan gunakan setakat ini ialah lapor. Ramai juga yang mungkin tak tahu sebenarnya bagaimana nak melakukan ataupun nak melapor itu sendiri. Mungkin Puan boleh bagi nasihat sikit, Puan. Cara yang mudah tetapi perlu dilakukan. Silakan, Puan. Okey. Untuk melaporkan pendapatan ni, perlu ada fail cukai pendapatan dululah. Okey. Perlu ada cukai pendapatan. Biasanya selalu orang akan bila ada perniagaan, mungkin lapor di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, tapi lupa nak lapor lupa nak mendaftar sebagai pembayar cukai. So ini di kesempatan ni saya minta penonton sampaikan juga kepada kenalan dan semualah. Bila mulakan perniagaan, lapor, daftarkan fail cukai pendapatan. Daftarkan cukai pendapatan. Ya. Macam mana dia nak lapor tu? Okey. Pertamanya ada 4 lah perkara wajib di sini ya. Okey. Pastikan daftar nombor cukai pendapatan ni untuk buat e-filing. Kalau tanpa nombor cukai pendapatan ni tak boleh buat e-filing. So cara dia adalah dapatkan nombor PIN. Nombor PIN untuk wujudkan ID. ID dan kata laluan lah. Bila dia dah dapat ID tadi, menerusi email lah dia akan dapat ya. Berdaftar dengan hasil ni dan seterusnya wujudkan kata laluan e-filing. Bila dah dapat e-filing tadi, bolehlah melaporkan pendapatan tadi. Maknanya tak perlulah pergi ke lembaga hasil, boleh dapatkan. Dan ketika laporan dibuat tu memang tidak akan timbul sebarang masalah selepas itu. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, kita bercakap tentang masalah urusan cukai ni. Ini pun kadang-kadang penting jugalah. Selalunya apa masalah-masalah pencukaian yang sering dihadapi oleh mereka yang berniaga ni, Pak? Okey. Masalah yang sering dihadapi yang adalah tak simpan dokumen lah. Yang pertamanya, tak simpan dokumen. Macam kita kata tadi, bila ada untung kasar, dia ada perbelanjaan yang boleh tolak dulu kan, dibenarkan, baru dapat untung bersih. Sekarang ni setengahnya tu tak simpan, penerimaan jumlah terima pun tak simpan, jumlah perbelanjaan keluar pun tak simpan. Dokumen tak simpan. Dokumen yang Puan maksudkan tu apa sebenarnya? Contohnya macam receipt, invoice, pembelian dan sebagainya. Okey. Dah tak simpan. Lagi satu saya rasa yang perlu ada adalah ilmu dululah. Ilmu pengiraan cukai. Daripada pengiraan cukai itu sebenarnya bila kita tahu langkah pengiraan cukai itu yang mana kita akan dapat untung, jadi kita boleh tengok dokumen apa yang berkaitan. Untung datang daripada mana? Daripada penerimaan kan? Daripada penerimaan dan perbelanjaan keluar daripada resit-resit yang kita dapatlah bila kita buat bayaran kan. Okey. Daripada situ kita
sepatutnya lah ada simpan kira. Macam bookkeeping lah kan, perbelanjaan keluar masuk. Tapi itu tak dibuat, dokumen tak disimpan. Mungkin itu bukan kita nak kata apa ya, tak tahulah macam tu kurang tahu, kurang faham. Jadi kita harap malam ni dapat rungkai kekeliruan. So simpan segala dokumen tu sebab dia berguna kepada kita lepas segi kita nak pembuktian nanti. Tapi kalau Puan kita tengoklah Puan, ini dari pemerhatian dan juga pengalaman kita sendirilah. Mereka yang berniaga membuka gerai di tepi jalan dan sebagainya di kawasan-kawasan perumahan. Bila kita beli pun bukan ada resit yang diberi. Jadi bagaimana mereka nak, apa yang perlu mereka lakukan bila nanti nak mengemukakan pendapatan untuk penilaian hasil nanti? Macam ni yang saya nampak lah macam ni, walaupun kita kata dia tak ada mesin yalah untuk bila kita buat pembayaran tak ada resit apa semua tu, tapi dia boleh buat anggaran lah berapa barang yang dia beli, stok dia beli. Contohnya kalau meniaga makan, berapa dia keluarkan untuk beli contoh ayam ke, bahan mentah lah kita kata untuk masak, dan berapa dia dapat. So dia akan dapat anggaran. Nah, so dia akan tolak lah dia punya daripada penerimaan tadi, tolak kos belian dia untuk barang tu. Lepas tu dia boleh claim pembungkusan, semua tu boleh claim. Dan dia punya, kalau dia ada macam duit minyak dia, perjalanan dia untuk urusan tu, semua dia catat. Tak semestinya lah ada resit kan, tapi akan dapatlah sikit-sikit walaupun tak tepat, tapi lebih baik ada lah macam tu. Tapi macam mana hasil boleh menentukan ketepatan deklarasi ataupun ialah declaration pendapatan yang dibuat, sedangkan kalau kita beli katalah harga RM5, okey kita bayar RM5, kita balik. Jadi macam mana hasil boleh tahu pendapatan dia hari itu ataupun dalam masa jangka panjang tu? Selalunya untuk ni kita ada, bukan kita nak kata macam mana, kita dah kenal lah industri ni, dia lebih kurang berapa pendapatan. Ya, macam tu. Kita dapat gambaran lah. Dia takkan macam ni, kalau dah itu je kita tengok, kita boleh anggar lah macam tu. Tapi kalau macam saya kata tadi, kita tengok juga maklumat-maklumat lain kan, macam ada pembelian ke, ada ni ke. Tapi kalau betul-betul tak ada, kita lembaga hasil tak akan kenakan cukai. Kalau betul-betul tak sampai ke tahap kena cukai. Macam tu. Okey. Mungkin daripada apa yang Puan sebut tadilah, masalah-masalah pencukaian yang sering dihadapi oleh mereka yang berniaga. Apa yang perlu mereka lakukan supaya urusan cukai pada masa akan datang tu menjadi lebih lancar? Okey. Macam saya kata tadilah, kena ada ilmu sikit lah untuk kita tahu apa yang kita perlu ada. Kita perlu simpan kan. Macam tadi saya kata buat simpan kira, bila kita faham dan kita ada semua info yang untuk kita sediakan penyata akaun untung rugi kan. Kita sediakan penyata. Kalau katalah dia seorang individu ni, dia selain daripada peniaga, dia ada pendapatan komisen, dia ada pendapatan sewa. So semua penyata akaun dia kena ada, penyata kepada pendapatan-pendapatan lain yang diterima tadi tu pun. Kemudian kalau sekiranya perlu, dia boleh ambil ejen cukai lah sekiranya perlu. Contoh kalau perniagaan yang melibatkan dia ada banyak aset. Sebenarnya daripada aset-aset ni ada satu potongan lagi. Memang kita tak benarkan belanja modal. Macam contohnya beli van, beli apa, kita tak bagi. Tak boleh tolak dalam perniagaan tu, okey beli van. Tapi ada allowance dia. Jadi kalau mungkin pembayar cukai ni tak mampu nak buat sendiri kan, macam pengiraan allowance ni, itu yang dikatakan tadi, lantik ejen cukai jika perlulah, ejen cukai yang bertauliah jika perlu. Dan samping tu juga simpan rekod resit ataupun dokumen sokongan untuk pelepasan. Macam resit derma, resit zakat, resit apa ni daripada awal. Mungkin terpulanglah kepada pembayar cukai itu sendiri cara penyimpanan dia. Tapi apabila diperlukan untuk penyediaan, dokumen-dokumen tu
boleh diperoleh dengan inilah untuk kita buat perkiraan. Lepas tu boleh juga rujuk nota penerangan borang B. Kita ada di www.hasil.gov.my. Okay. Dalam nota ni apa yang difokuskan? Difokuskan juga dalam nota penerangan borang B ni disenaraikan juga perbelanjaan yang dibenarkan. Okey. Okey. Kalau Cik Syikawi pernah dengar orang akan tanya kenapa nak kena lapor perniagaan? Kenapa tak senang dengan penggajian je? Kalau penggajian, kita tak adalah borang penggajian tu simple lah. Kalau borang perniagaan ni dia ada ruangan untuk perbelanjaan yang dibenarkan tadi. Macam contoh gaji pekerja, sewa, apa semua tu dia boleh tolak, dan dia ada ruang rugi tadi yang kata bawa ke hadapan. Okey. Puan, kita akan sambung lagi, tapi ialah kita berehat pada kali kedua dan kembali nanti ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama Puan berkaitan dengan isu ini. Jadi anda juga kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 merupakan satu transformasi membawa semangat keluarga Malaysia untuk membangunkan negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Bagi mencapai Malaysia yang makmur, inklusif dan mampan, rancangan Malaysia ke-12 merangkumi 9 fokus utama. Merancakkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuh pembangkit pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia, memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam, membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan, memperkasa agenda Bumiputera dan keluarga Malaysia, melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun, mempercepat pertumbuhan hijau, dan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dan memastikan pelaksanaan dasar yang berkesan. Aku ni dah kena bayar cukai ke? Bagaimana nak bayar cukai ni? Nak kena pergi LHDN ke? Setiap warga negara yang layak perlu membayar cukai. Sekiranya anda bekerja secara makan gaji dan mempunyai pendapatan melebihi RM34,000 setelah membuat potongan KWSP, anda perlu daftar. Bagi individu yang berniaga pula, perlu daftar tidak kira berapa pun jumlah pendapatan perniagaan tersebut. Mudah sahaja untuk mendaftar nombor cukai pendapatan. Lakukan secara dalam talian. Bagaimana? Terus ke mytax.hasil.gov.my. Pilih perkhidmatan Easy Hasil, e-daftar, daftar individu, isi borang pendaftaran online dan hantar. Selepas anda menerima nombor cukai pendapatan, anda memerlukan nombor PIN e-filing untuk menetapkan kata laluan e-filing anda. Bagaimana? Tekan bantuan lanjut, tekan hubungi kami, permohonan, kemudian pilih permohonan nombor PIN e-filing. Sediakan dokumen yang diperlukan, isi borang permohonan online serta muat naik dokumen yang ditetapkan, kemudian hantar. Anda akan menerima 16 digit nombor PIN
PIN menerusi email dalam tempoh 3 hari bekerja. Bila dah terima nombor PIN, pergi ke perkhidmatan Easy Hasil, tekan e-filing dan pilih login kali pertama. Masukkan nombor PIN tadi dan bina kata laluan. Sekarang dah boleh guna e-filing. Apa sahaja perkara berkaitan percukaian boleh dibuat menerusi mytax.hasil.gov.my. Benda boleh online, buat apa nak susah-susah? Ayuh, bersama membangun negara. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara bernama TV ini, dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang cukai pendapatan perniagaan, rungkai kekeliruan, mudahkan urusan, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Puan Asnida Muhammad yang berada di studio bersama dengan saya. Baik, satu lagi isu juga yang saya ingin dapatkan penjelasan daripada Puan ialah tentang notis bayaran ansuran CP 500 itu. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan notis bayaran ansuran CP 500 itu, Puan? Okey, notis bayaran ansuran CP 500 ni dia punya konsep lebih kurang sama dengan potongan cukai bulanan bagi yang menjalankan penggajian. Maknanya tak perlulah bayar lamsam, kira macam terbeban kan, bila sekali banyak. Jadi kita berikan peluang macam bayar 6 kali dalam setahun. Bermula dengan bulan Mac. Mula dari bulan Mac tu jadi tak rasa beban. Kalau selepas tapi dengan syarat pembayar cukai ni patuhlah dengan notis bayaran tadi. Tiba masanya kena bayarlah bagi mengelakkan penalti dengan compound macam tu. Jadi bila katalah dah sampai ke hujung nanti, didapati cukai yang sepatutnya dibayar lebih lagi, ansuran ni kurang. So kena tambahlah baki lagi tu untuk cukupkan bayaran. Tapi kalau bayaran ni yang dibuat bayaran ansuran ni lebih daripada cukai yang sepatutnya, hasil akan bayar balik. Hasil akan bayar balik. Dan penalti selalunya dikenakan bila tu, Puan? Kalaulah kata mereka tidak mematuhi apa yang melalui notis ni. Penalti mungkin bergantunglah kepada bila dia tak bayar tu. Okey. Sesuatu yang penting jugalah, saya nak dapat pandangan Puan ya. Kalau kita bercakap tentang ialah perniagaan, di zaman sekarang ini, di era yang kita hadapi sekarang ini, kita berada dalam apa yang disebut sebagai digital era lah. Kita bercakap tentang ekonomi digital, dan masing-masing pun sudah mula melakukan perniagaan melalui talian dan sebagainya. Jadi bagaimana apa-apa juga yang mereka perlu lakukan sebenarnya dalam usaha untuk memastikan bahawa mereka mematuhi apa yang telah pun ditetapkan oleh hasil sendiri dari segi cukai pendapatan itu sendiri. Okey. Seperti yang dikatakan awal tadi, kepada jenis pendapatan yang tertakluk kepada cukai pendapatan perniagaan tadi, tak kira sama ada dijalankan secara konvensional ataupun online, akan dikenakan cukai lah, tertakluk kepada cukai. Tapi sekarang ni, macam kata Cik Syakawi tadi, ekonomi digital ni dah macam berkembang. Ya, betul. So apa yang kita maksud dengan ekonomi digital ni adalah sebarang transaksi digital, termasuk dengan pemberian maklumat, pemasaran, promosi, pengiklanan, pembekalan, penghantaran. Walaupun pembayaran dan penghantaran mungkin dilakukan bukan dalam talian. Contoh, kita iklankan dalam talian, beli dalam talian, tapi hantar bukan dalam talian, hantar tu. Dikira sebagai ekonomi digital juga ya. Okey, contohnya kalau kita tengok di sinilah pengiklanan. Pengiklanan melibatkan blogger, Insta famous, apa yang mereka ni buat, mereka ada cipta kandungan, konten. Muat naik ke internet, dan daripada situ mereka dapat bayaran. Bayaran ni adalah keuntungan yang kita cerita awal tadi, yang dikira sebagai cukai perniagaan, pendapatan perniagaan. Begitu juga dengan jualan runcit. Bagi mereka yang buat dropship, ejen,
atau stokis ya. Dia terima bayaran. Dia terima tempahan kan? Terima tempahan, ambil tempahan tu, dia pun bungkus-bungkus produk, hantar kan? Sebelum hantar tu pembeli bayar dulu kan? Dia hantar barang. Keuntungan daripada situ pun pendapatan perniagaan. Okey. Bagi penyiaran pula macam mana? Okey. Kalau kita tengok penyiaran dengan media lah ya, okey. YouTuber dia muat naik video. Dia muat naik video ataupun fotografi. Perkhidmatan fotografi lah, ambil gambar juru kamera ambil gambar dan jual gambar tu kan. Okey. Cipta kandungan konten. So dapat keuntungan. Ramai tengok semua kan, ramai ni bila setelah kita video tu dimuat naik dapat bayaran lagi. Lagi ramai tu lagi besar keuntungan dia kan. Itu dicukai. So untuk perniagaan yang semacam ni lah, digital ni apa yang perlu, dokumen yang perlu ada, dia mungkin lain sikit daripada yang perniagaan biasa tadi, yang bukan online tadi ya, bukan digital. Di sini dia ada penyata daripada payment gateway tu, daripada gerbang pembayaran tu ya. Okey. Dan dia ada penyata bank, dia ada penyata pendapatan, dan dia akan ada pengesahan jual beli melalui email. Kan? Dia tak ada resit, dia tak berdepan macam tu. Pengesahan itu semua dia kena simpan lah. Yang pengesahan jual beli melalui email tadi itu. Okey. Yang lain tu biasalah invoice, jualan, record, belian semua. Dan tak ketinggalan dia pun sama. Dia pun boleh tuntut juga perbelanjaan dibenarkan dan pelepasan-pelepasan, macam pelepasan diri tadi. Okey, contoh perbelanjaan yang dibenarkan bagi ekonomi digital ni lah yang sekarang ni kos untuk kemaskini laman sesawang. Kan sekarang dia lain sikit. Kos dia nak iklankan, pengiklanan, apa yang dibayar untuk dapatkan akses internet. Okey. Sewa server. Okey, dan juga bayaran pembaharuan nama domain dia. Okey. Ada lagi puan? Tak ada dah. Okey, kita hampir-hampir di penghujung. Kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, Puan Asnida Muhammad. Kita rehat buat kali terakhir. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon perlindungan-Mu dari segala penyakit sopak, gila, penyakit kusta dan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini sangat lemah ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan dan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, angkatlah wabak ini daripada kami, jauhkanlah dia daripada kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sembuhkanlah sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, masyarakat kami daripada penyakit ini. Sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa setiap kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Rancangan Malaysia ke-12, sebuah pelan hala tuju pembangunan negara bagi tempoh 2021 hingga 2025 yang memenuhi aspirasi keluarga Malaysia dan menggerak wawasan kemakmuran bersama 2020-2030. Bagi mencapai objektif, kerajaan memperuntukkan sebanyak 400 bilion ringgit. Rancangan Malaysia ke-12 terdiri daripada 3 tema dan 4 pemangkin dasar. Tema pertama, menjana semula ekonomi. Kedua, memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti. Dan ketiga, melonjakkan kemampanan. 4 komponen pemangkin dasar ialah membangunkan bakat masa hadapan, mempercepat penerimagunaan teknologi dan inovasi, menambah baik ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan, dan memperkukuh perkhidmatan awam.
Baiklah, kita kembali semula di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Mungkin penting jugalah Puan Aznida ya. Ramai jugalah yang ingin sebenarnya mendapat sedikit nasihat, terutamanya lah untuk mendapatkan untuk mereka yang mungkin tak mendapat gambaran yang lebih jelas. Jadi apakah hasil menyediakan ruang sebenarnya dalam memberi khidmat nasihat percukaian ini, Puan? Okey. Okey. Bagi merungkai kekeliruan ya, dan mudahkan urusan. Hasil juga mengambil langkah lah menyediakan banyak platform. Platform yang untuk dapatkan khidmat nasihat percukaian ya. Antaranya pembayar cukai boleh hubungi Hasil Care Line di 03 8911 1000. Okey. Ataupun betul. Ataupun boleh juga bercakap dengan pegawai ya. Cakap dengan pegawai menggunakan hasil chat. mytax.hasil.gov.my atau menerusi borang maklum balas pelanggan di maklumbalas.pelanggan.hasil.gov.my dan boleh juga pertanyaan secara direct message di laman media sosial rasmi Hasil, di Facebook rasmi iaitu Facebook Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey. Atau boleh juga melayari portal rasmi Hasil di www.hasil.gov.my untuk info percukaian terkini. Tapi lagi satu, untuk dekat lagi dengan pembayar cukai, Hasil menyediakan khidmat itu taklimat hasil. Taklimat oleh Hasil yang dilaksanakan secara berkumpulan lah. Tapi mesti ada permohonan daripada syarikat atau persatuan yang mana taklimat secara bersemuka akan diadakan di premis pembayar cukai. Tapi kalau secara dalam talian bolehlah dengan webinar tu hantar permohonan ke taxeducation@hasil.gov.my. Saya suka bila Puan sebut tentang taklimat Hasil ni yang ialah mungkin organisasi yang ingin mendapatkan taklimat. Setakat ini sambutan ataupun respon daripada masyarakat macam mana, Puan? Adakah menggembirakan Hasil ataupun masih lagi kurang seperti apa yang diharapkan? Menggalakkan sebab saya percaya macam saya kata tadi, ramai yang dah nak bayar cukai, yang rasa tanggungjawab tu datang untuk bayar cukai dan nak belajar buat cara yang betul. Cara yang betul supaya tak susahlah di kemudian hari. Bermula dari awal. Alhamdulillah. Dulu saya pernah bangkitkanlah setiap kali saya dengan wakil-wakil daripada Hasil sendiri yang datang ke program Ruang Bicara ini. Perubahan yang cukup drastik sebenarnya berlaku dengan pendekatan yang dilakukan oleh Lembaga Hasil Negeri Malaysia ini, dalam negeri Malaysia ini. Dulu orang takut nak pergi ke pejabat Hasil dan sebagainya. Bagaimana Puan melihat, apakah persepsi menakutkan itu sudah pun semakin berkurangan di kalangan pembayar-pembayar cukai di rakyat Malaysia khususnya? Kita tengok sekarang kalau Hasil dalam usaha mengenalkan cukai ni, di sekolah-sekolah ada aktiviti-aktiviti, kita ada engagement lah dengan pelajar-pelajar, dengan pihak universiti. In fact di macam dengan industri pun kita ada sesi libat urus untuk kita kenal apa masalah yang industri itu hadapi, dan kita akan beri penerangan dan akan ambil maklum perkara-perkara yang menjadi halangan untuk menjauhkan pembayar cukai dengan Hasil. Kita cuba dekatkan sebab sebenarnya kita adalah sama, kita nak menuju kepada hidup dalam negara yang makmur dengan bila bayar cukai kita dapat
belanja untuk kemakmuran negara. Macam itulah. Dalam situasi ekonomi yang kita hadapi sekarang inilah disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan sekarang ini kita sudah pun beralih ke fasa endemik dan sebagainya. Apakah Puan sendiri secara peribadi melihat bahawa sektor ekonomi kita sudah bangkit semula dan itu memberi satu indikasi yang cukup positif sebenarnya kepada hasil sendiri, barangkali untuk memungut ataupun memenuhi target pungutan cukai yang disasarkan itu akan berjaya? Okey. Bila kita dah masuk ke fasa endemik ni, kita nampak ekonomi mula berkembang ke tahap yang kita harap semakin bagus, makin bagus. So dari sini kita rasa macam insya-Allah dengan kesedaran pembayar cukai dan usaha kita untuk memberi penerangan supaya pembayar cukai membayar secara sukarela tu, kita harapkan kita dapat capai target yang untuk kegunaan rakyat Malaysia lah, yang ditetapkan untuk lembaga hasil sebagai pelaksana untuk dapatkan. Tanpa kutipan ni sukarlah untuk kita jalankan projek-projek kemakmuran dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kutipan cukai pendapatan ni adalah yang tertinggi lah. Dan antara cukai-cukai lain, cukai pendapatan ni tertinggi. Daripada sinilah kalau kita tengok manfaat cukai inilah ya untuk makluman para penonton dan semua. Makluman cukai ni kadang-kadang orang tak nampak dengan sekolah, dengan jalan raya tak nampak. Tapi bila contohnya dalam waktu kita negara diuji dengan COVID, kita mewujudkan satu macam kita kata pusat khusus untuk menangani COVID ni. Dan di situ juga kita tengok macam mana yang duduk di hospital lama-lama kan. Macam itulah daripada duit sumbangan cukai juga sebenarnya. Dan juga bantuan kepada yang terjejas ekonomi semasa pandemik itu pun daripada cukai yang tuan-tuan bayar. Betul. Di penghujung ni Puan, masa semakin suntuk, tapi ialah saya juga beri ruang dan peluang kepada Puan. Kalau kita lihat terutamanya untuk membantu peniaga-peniaga, tadi kita sebut tentang peniaga-peniaga kecil yang berniaga di pasar malam, yang membuka gerai-gerai dan sebagainya, apakah hasil sendiri mungkin akan mengadakan program-program khusus untuk mendekati golongan ini dan memberi penerangan yang sejelas-jelasnya supaya mereka tidak menganggap apa yang dilakukan oleh hasil itu adalah bebanan kepada mereka? Ya, betul. Lembaga hasil akan biasanya akan keluar untuk memastikan semua peniaga ada nombor cukai pendapatan. Okey. Untuk mereka yang macam Cik Syakawi cakap tadi tu, kita memang ada pendekatan lah. Pergi maklumkan dan beri macam panduan apa yang perlu dilakukan macam tu. Tapi selalunya mereka akan bagi kerjasama, dan bila kita tengok tak kena cukai, mereka akan rasa okey, dah jalankan tanggungjawab, cuma tak sampai ke tahap tu. Macam itulah. Okey, 2 minit masa yang berbaki sekarang ini. Jadi saya beri peluang kepada Puan, mungkin ada harapan, ada pesanan, ada nasihat yang ingin Puan sampaikan kepada penonton-penonton yang bersama kita di ruang bicara ini. Silakan Puan. Kami berkeyakinan penuhlah dasar kerajaan yang berhasrat nak mencorak kepada pengurusan negara ke arah yang lebih maju, berdaya saing dan ketulusannya. Rakyat akan memberi sokongan penuh untuk membayar cukai. Okey. Dan bagi yang malam ni untuk yang mempunyai cukai pendapatan perniagaan, jangan lupa kemukakan borang, lapor pendapatan, kemukakan borang selewat-lewatnya pada 30 Jun bagi yang mengemukakan secara manual. Bagi yang menggunakan e-filing, selewat-lewatnya 15 Julai 2022 ni. Dan
Di sini juga saya ingin mengingatkanlah, menasihatkan supaya semua berhati-hati dengan scammer. Okey. Makin bijak dia akan gunakan modus operandi yang terkini untuk menipu orang awam. So lembaga hasil juga tak ketinggalan. Kita dengar ramai yang dapat panggilan daripada lembaga hasil ya. So sila pastikan sebelum terus melayan panggilan yang scammer tadi ni, sahkan dulu dengan lembaga hasil betul ke kan panggilan tu. Dan akhir sekali saya harap program malam ni dapat merungkai kekeliruan dan juga memudahkan urusan. Dan jangan lupa bayar cukai. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Aznida Muhammad, iaitu pengarah bahagian Jabatan Dasar Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun hasil. Walaupun pertama kali, walaupun a little bit nervous lah, ialah orang baru pertama kali berhadapan dengan kamera, juru kamera dan sebagainya, tapi alhamdulillah penerangan yang diberikan juga jelas sebenarnya, dan mungkin ini bukan kali pertama dan terakhir sebenarnya Puan ya, untuk bersama kami di ruang bicara ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang mungkin menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti janji-janji kami yang selalu kami tepati kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.